الحمد لله رب العالمين. Nabi Saleh tunjukkanlah segala kebesaran. Nabi Saleh berdakwah. Ini adalah contoh PPE yang saya dapat. Dalam tempoh PKP ni saya akan cuba sebanyak yang mungkin untuk membantu. Ramadan telah tiba. Seluruh umat Islam berpuasa, menahan lapar dan dahaga. Zakat fitrah jangan lupa. Ramadan kini tibanya bulan puasa, harus ditempuhi dengan penuh sabar. Bukan sekadar lapar dan dahaga, tapi harus dijaga seluruh panca indera agar terhindar dari dosa. Ramadan telah tiba. Seluruh umat Islam berpuasa, menahan lapar dan dahaga. Zakat fitrah jangan lupa. Ramadan telah tiba. Seluruh umat Islam berpuasa, menahan lapar dan dahaga. Zakat fitrah jangan lupa. Ramadan telah tiba. Seluruh umat Islam berpuasa, menahan lapar dan dahaga. Zakat fitrah jangan lupa. Itu dia persembahan Plan B Band. Dengan lagu biasa tu Benci Bila Cinta. Tapi kalau yang korang nyanyi tadi, tajuknya jadi apa? Version Ramadan. Version Ramadan. Ingat Ramadan telah tiba. Jangan kena claim banyak ajar. sebut tadi tu. Itulah, alhamdulillah. Tapi bagus sebab lirik tu telah ditukar menjadi lirik yang bermanfaat sikit lah dia punya. dia Sesuai punya dengan bulan isi Ramadan tu. lah. Betul. Alright. Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sembang Sahur. Hari ini kira episod kedua lah. Episod kedua kali ini 2020 dan hari ini 29 April 2020, 6 Ramadan 1441 Hijriah. Bertemankan saya Irin Putera Azmi dan juga dua orang jejaka. Yes. Jejaka ya? Yelah, confirm lah. Yalah, betul lah jejaka. Nak ditanya lagi. Takkan confuse pula kan. Sama dengan saya Haziq Husni dan Dai Hadari hari ini. Betul, alhamdulillah. Yang pentingnya Haziq dan juga Irin, semua orang sedang bergembira dan kita nak ucapkan selamat menyambut Ramadan lah. Belum terlambat lagi. Betul. Dan paling penting semua orang bergembira dan paling penting silap. Apa masuk ya? Okey, 1 2 3. Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan tiba-tiba. Nasib baiklah kau tak marhaban tiba macam Sherry. Oh ya ke? Salah. Betul, kau punya betul. Ya. Yang salah Sherry hari itu. Okey, tapi sebenarnya hari ini bersama dengan kita nak bincangkan satu topik yang sangat-sangat memang sangat-sangat hebat sekarang ni. Orang sekarang memang tengah hangat topik ni. Sebab apa? Sebab kita punya masjid, surau memang kita tak boleh masuk disebabkan PKP sekarang. Biasalah selalunya kalau bulan Ramadan kan selalunya orang mengimarahkan masjid, ramai-ramai pergi tarawih dan sebagainya. Tapi sekarang ini semua orang tidak boleh ke masjid dan itu kita rasa macam sangat-sangat berlainan tahun ni. Ya, kerana itulah untuk hari ini kita bawakan satu perbincangan berkaitan dengan topik kita hari ini, ibadat dalam darurat. Dan mungkin kepada yang para penonton yang mungkin sekarang ini menonton baru lepas tarawih kemudian sahur. Dah sahur ke? Belum. Boleh. Mungkin sekarang ini tengah duk habiskan makanan-makanan tadi itu, mungkin boleh juga ke Instagram kami iaitu Sembang Sahur dan ke Facebook kami juga Sembang Sahur. Ya, di Facebook ada Facebook Live Betul.
Sebab apa? Sebab ada juga yang duduk pegang handphone je kat rumah. Ya, betul. Pegang handphone tengoklah sembang sahur. Okey, tapi sebelum kita berbincang lebih dalam lagi kan pasal ibadah dalam darurat ni, kita nak tahu dululah Adari. Apa sebenarnya definisi ibadah? Sebab apa? Kita mungkin terlalu fikirkan yang ibadah ni hanyalah solat, puasa, berzikir. Okey, saya suka Haziq soalan tu, Irin ya, dan semua para penonton lah. Sebenarnya bila disebutkan tentang ibadat, Allah telah memberikan satu SOP kepada kita. Untuk hidup di dunia ni ada tugas kita. Di mana Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu untuk tujuan ibadat. Bahkan kita telah tekad untuk hidup di dunia memang tak ada lain ibadat. Ada orang salah anggap, dia fikir ibadat itu hanya atas tikar sejadah. Tidak, sebenarnya ibadat itu luas dan insya-Allah kejap lagi kita akan kongsikan apa antara ibadat yang sebenarnya aku beribadat sebenarnya. Okey, sebab kalau orang fikir kan masa PKP ni orang kata macam Allah tak boleh pergi masjid, tak boleh pergi surau. Allah rasa macam terkurang pahala bulan Ramadan itu. Ya, memang COVID-19 memang akan memberi kesan yang sangat mendalam lah. Tadi kita pun tengok VT macam mana solat dalam keadaan tak pernah tengok keadaan tu, tapi jarak tu sayu je rasakan Irin, Haziq. Sebenarnya ada sesuatu yang kita nak kongsikan kejap lagi. Bagaimana dalam keadaan darurat ada rukhsah. Apakah itu rukhsah? Kejap lagi. Banyak betul kejap lagi ni. Memang kita nak suruh orang tunggu. Sebab apa? Memang kita ada banyak benda yang kita nak kupaskan. Sebab lagi satu juga kita nak bincangkan adalah mengenai frontliner. Frontliner kita sekarang ni yang sedang berkorban masa, berkorban nyawa, memutuskan penularan wabak COVID-19 ni. Jadi mereka terpaksa memakai satu pakaian, iaitu PPE. Dan pakaian tu adalah pakaian yang memang sangat-sangat tebal. Dia menutup badan kita satu badan, atas sampai bawah. Dan mungkin susah nak ambil semayang. Ya, mereka bertugas pula jangka masa yang lama, yang panjang. Panas satu hal. Jadi mungkin kita boleh start dengan tu. Bagaimana dengan ibadah mereka? Macam mana mereka nak solat? Sebenarnya dalam ibadah ini, Allah memang mewajibkan ibadah. Solat tidak boleh tinggal. Akan tetapi dalam satu-satu keadaan, contoh dalam kedatangan wabak ini, kita tak minta tapi ia datang. Dan ia boleh jadi satu ujian. Dan ia juga ada hikmah. Mungkin di situ kita dapat ilmu. Ilmunya apa? PPE, macam mana nak solat tu? Sebenarnya ada tata caranya. Dan ulama telah menggariskan bagaimana kalau tak boleh dengan air, boleh dengan cara tayamum. Dan itu telah ditunjukkan oleh Nabi SAW, menunjukkan bahawasanya Islam itu mudah, tapi jangan ambil mudah. Tapi kita cakap tentang frontliner, kita akan fikir tentang petugas kesihatan, polis, bomba dan sebagainya. Tapi juga kita ada beberapa frontliner yang lain seperti daripada Jabatan Penerangan. Tugas mereka ialah untuk memantau penjarakan sosial. Baik. Kita dah 1 meter. Kita dah 1 meter. Tapi yang dekat luar sana, ada satu jabatan ni, Jabatan Penerangan, yang memang akan memantau bagaimana dengan penjarakan sosial yang dibuat oleh semua rakyat Malaysia. Jadi, jom kita saksikan. Jom saksikannya. Saya ingin mengumumkan bahawa Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dijangka berakhir pada 28 April 2020 akan dilanjutkan untuk tempoh 2 minggu lagi, iaitu sehingga 12 Mei 2020. Perintah Kawalan Pergerakan terus diperketatkan. Semua agensi kerajaan yang ditugaskan dalam barisan hadapan bergabung untuk membasmi penularan wabak COVID-19. Petugas barisan hadapan terus komited melaksanakan tanggungjawab dalam memastikan rakyat terus patuh kepada Perintah Kawalan Pergerakan yang telah memasuki fasa keempat. Tim Sembang Sahur bersama Jabatan Penerangan Malaysia meninjau beberapa kawasan yang dikatakan masih tidak mengikuti saranan pihak berkuasa.
Setakat apa yang kami turun setiap hari bagi hiburan kepada rakyat, alhamdulillah memang semua tempat ikut peraturan ataupun ikut perintah yang dibuat oleh pihak kerajaan, dan juga kami pun bersama dengan Dewan Bandar Kuala Lumpur, PDRM dan agensi-agensi lain sentiasa turun dan melihat di kawasan sekitar Bandar Terhormat dan Ceras. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan dan selamat pagi semua. Untuk pelanggan BSN, pastikan jarak anda 1 meter. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pastikan jarak anda 1 meter. Tuan-tuan dan puan-puan tidak berada dalam jarak 1 meter. Yang penting jarak 1 meter sebab kita berperang dengan virus yang kita tidak nampak. Kami menuju ke lokasi yang menjadi sasaran dan pernah beberapa kali mendapat amaran. Sekarang kita berada di Pasar Alam Damai, di mana kawasan ini ada satu pasar yang dikunjungi oleh ramai rakyat Malaysia daripada pelbagai kaum. Oleh itu, kami di Jabatan Penerangan mengadakan program Info on Wheel di sini, di mana kita membuat hebahan menggunakan pelbagai bahasa, antaranya bahasa Mandarin, untuk meminta mereka membuat penjarakan sosial bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19 ini. Dalam krisis pandemik ini, penjarakan sosial amat penting bagi setiap individu. Tolong jarakkan diri tuan-tuan dan puan-puan sekurang-kurangnya 1 meter. Tolong ke atas 3 kaki. 3 kaki. Iaitu Jabatan Penerangan yang menjaga penjarakan sosial dekat tempat-tempat macam tadi kita tengok ada di bank, di pasar kan. Dan kalau kita tengok tadi VT awal-awal pun di Masjid Negara pun untuk solat tarawih ada penjarakan sosial. Irin, nampak macam senang kan Aziz kan? Tapi masya-Allah susah dengan masyarakat yang begitu ramai. Tapi itulah bila kita cakap tentang tadi Aziz kata pasal masjid kan. Sekarang ni masjid umat Islam tidak dapat nak mengimarahkan masjid. Tapi yang hanya mendirikan solat di sana ialah siapa tu? Imam, Bilal dan petugas-petugas masjid mungkin. Itu sahaja. Dan sebenarnya Haziq, Irin, saya nak kongsikan juga dengan para penonton. Nabi SAW sangat kagum. Pernah menyatakan kekaguman baginda kepada orang mukmin. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bercakap, berpesan, mafhumnya, sungguh hebat, sungguh Nabi kata kagum dengan urusan orang mukmin ini kerana apa? Segala yang ada pada mereka itu adalah pahala, adalah kebajikan. Kalau dapat nikmat, dia bersyukur. Kalau dapat bala, ujian, maka mereka bersabar. Maka segalanya adalah pahala. Itu hadis riwayat Muslim. Nak menunjukkan apa Haziq dan Irin dan juga para penonton, untungnya kita, terutamanya lagi kita beribadat, tiba-tiba alamak tak dapat nak ibadat. Akan tetapi dalam kita bersabar, Allahu Akbar, tak apalah tak dapat solat tarawih dekat masjid, rindu nak gosok-gosok sejadah tu kan, buat muka Doraemon lah semua kan. Jadi duduk di rumah, sebenarnya ada juga pahala buat kita. Allah bagi juga pahala dan dengan merindu masjid je. Dengan merindui masjid dan kita teruskan. Itu yang sampai tergagap bapa kat rumah tu kan, kul tak tahu nak masuk kul mana. Tapi adakah merindui masjid tu juga adalah ibadah? Juga kerana masjid itu dikenali sebagai rumah Allah. Bukankah itu satu perkara yang sangat indah kalau kita fikir secara positif lah. Ya, betul. Sebab itulah bila berlaku keadaan macam ni kita kena fikir dari sudut positif juga. Hikmah dia tu. Allahu Akbar. Dan sebenarnya Haziq, Irin, saya nak tambah sikit lagi. Untungnya mereka yang berada di barisan hadapan dikenali sebagai ribat. Siapakah ribat? Mereka yang menjaga keamanan masyarakat. Disebut dalam hadis, maka mereka ini mata yang berjaga kerana tak tidur malam menjaga keamanan masyarakat, juga Allah Subhanahu Wa Taala menyanjungi mereka. Maknanya mereka adalah pahlawan sekarang. Ya, frontliners kita adalah yang sedang berlawan peperangan bersama melawan COVID-19. Satu yang kita tak nampak kan, itu sangat-sangat sukar bagi semua orang. Ya, kita cakap pasal frontliner ni.
kita nak tahulah bagaimana mereka kalau mereka terpaksa memakai pakaian PPE itu. Sekali lagi kita cakap tadi. Kalau kita pakai sebelum Zuhur, tak sempatlah sembahyang Zuhur, tapi untuk Asar, kalau mereka bawa sampai ke Maghrib, macam mana dengan solat Asar? Cantik soalan ni. Ramai yang tengah confuse juga tu kan. Sebenarnya Haziq, Irin, dalam satu-satu perkara yang berlaku, terutamanya dalam COVID-19 ni, ulama menggariskan dah lama dah, iaitu bila berlaku keadaan macam ni, contoh macam pakai PPE tu, kadang tu menjaga pesakit, tiba-tiba masuk Asar dah, sebenarnya boleh dijamakkan solat. Apa itu jamak? Bukan kita pendekkan solat, tetapi kita gabungkan. Sekalikan 4 rakaat Zuhur, 4 rakaat Asar, mungkin dilakukan pada awal iaitu waktu Zuhur, ataupun ditakhirkan iaitu masuk dalam waktu Asar. Jangan tinggal langsung. Ya abang akak ya. Nak ceritanya bahawasanya dalam Islam itu ada rukhsah. Apa itu rukhsah? Keringanan. Maksudnya Islam itu memudahkan juga, tidak menyukarkan. Ya betul. Indah Islam tu. Itu kalau Zuhur dengan Asar. Kalau Maghrib dengan Isyak pun sama jugalah. Betul. Gabungkan juga. Betul, tak ada masalah. Alright. Jadi itulah indahnya Islam ni. Betul. Di mana ada banyak keringanan yang telah pun diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alright, dan kejap lagi pula kita nak bercerita mengenai masjid dan surau yang ditutup sewaktu PKP. Ya, ini ada topik kita beribadah dalam darurat, dan kita juga akan bersama dengan seorang tetamu, seorang juara sebenarnya, iaitu Siapa tu? Kejap lagi lah kita bersama dengan dia. Kejap lagi dalam Sembang Sahur. Kita tonton program Sembang Sahur. Kita tonton program Sembang Sahur. TV3 setulus ikhlas. Jom kita tonton program Sembang Sahur. Kita tonton program Sembang Sahur. TV3 setulus ikhlas. Kita tonton program Sembang Sahur. Kita tonton program Sembang Sahur. TV3 setulus ikhlas. Jom kita tonton program Sembang Sahur. Kita tonton program Sembang Sahur. TV3 setulus ikhlas. Kembali lagi dalam Sembang Sahur, dan kita masih lagi membincangkan topik mengenai beribadah dalam darurat. Ini masjid dan juga surau telah pun ditutup untuk orang ramai. Kan? Tapi untuk beribadah bukan setakat di masjid dan surau saja. Ada banyak lagi cara dan juga tempat-tempat yang kita boleh beribadah, antaranya di rumah. Betul. Dan kita semua sedia maklum, Aziz, Irin, bila berlaku dalam keadaan macam ni, ramai yang tidak selesa, bahkan ada yang mempertikai. Kenapa halang kami beribadat? Ni kan rumah Allah. Sedangkan apabila berlaku wabak yang boleh memudaratkan diri, sebenarnya diwajibkan kepada kita untuk mengelakkan. Nabi kan pernah pesan, kalau kita tahu ada satu tempat tu ada wabak, jangan pergi. Siapa yang duduk dalam, jangan keluar. Maksudnya kalau dalam situasi di masjid, janganlah pula kita pergi bergaduh pula dengan polis. Yang tu pula ada pula yang pergi juga. Polis datang, berlari dia tercabut kain Pak Haji tu ya. Nak ceritanya apa? Jangan degil. Patuhlah kepada arahan pihak berkuasa kerana ada kebaikan di situ. Boleh duduk kat rumah je kan. Boleh tengok Sembang Sahur secara FB Live pun. Boleh dekat Facebook Sembang Sahur, dan juga boleh follow kami punya Instagram Sembang Sahur TV3. Dan kita sebenarnya ada seorang tetamu yang berada di atas talian sekarang ini. Ni saya tunggu tadi ni. Juara kita maksudkan tadi ialah Naim Daniel. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Naim. Waalaikumsalam. Hai, baju kuning. Dah macam raya je. Semangat sikit bulan puasa ni. Naim, buka puasa makan apa tadi? Buka puasa tadi saya makan sup daging. Sedapnya. Ya Allah. Okey, tadi tarawih dengan keluarga tak, Naim? Tadi tarawih dengan keluarga macam biasa, tapi hari ni papa tak ada sebab papa kerja, so nak ingin lead dah. Wow, Naim Imam. Okey, Naim, mungkin ramai yang sekarang ni sedang fikir, ayat apa nak baca ni dalam solat tarawih ni? Macam Naim baca surah apa je? Baca surah-surah lazim je. Kalau 3 kul pun boleh. Kalau rasa sebenarnya tarawih adalah solat untuk macam kita nak relax kan. So kalau macam baca Al-Fatihah kita teruskan terus sampai rakaat kedua pun tak masalah sebenarnya. So ikutlah kemampuan masing-masing, insya-Allah. Wallahualam. Yalah, sebab kadang-kadang kan orang fikir macam bila mengimamkan tarawih tu kena baca surah yang panjang-panjang dan sebagainya. Tapi mungkin Daif Hadari boleh terangkan. Baca surah pendek-pendek pun
Boleh ke atau macam mana? Itulah kadang tu ketua keluarga punya gabra dia dekat depan tu Naim ya. Kadang tu sampai anak-anak tu tegur. Kadang tu baca surah lain. Wal as keluarnya ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Masuk kau pintu keluar kau tingkap. Lain pula masuk ending intro lain, ending lain. lain. Nak ceritanya apa? Tak perlu susah-susah, ikut kemampuan. Utamakan yang rukun iaitu surah Al-Fatihah pun boleh. Tak ada masalah sebenarnya. Okey, faham. Kita nak tanya Naim ni. Sebelum ni mungkin Naim selalu pergi tarawih di masjid di surau. Kan, bukannya bersama dengan keluarga di rumah. Ya, betul. Tapi tahun ni memang full time. Daripada Ramadan pertama sampai ke sekarang ni berterawih dengan keluarga kat rumah. So masa mula-mula sekali Naim nak jadi imam tu, perasaan dia tu. Sebab apa? Sebab kita mungkin macam takut bila jadi imam ni kita akan mengetuai. Selalunya atas stage, tiba-tiba depan tu. Rasa tanggungjawab tu kan. Jadi macam mana Naim? Kali pertama. Kita tenang je lah sebenarnya. Kalau takut gabra nanti, asal baca surah takut tak habis-habis kan. Macam kata tadi, masuk ikut pintu, keluar ikut tingkap. Jadi kita baca apa yang terdaya dan mampu. Sebab kan tiba-tiba kan lepas habis Al-Fatihah baca Alif Lam Mim kan habis. Angkat kepala kan semua makmum kan. Okey. Macam itulah. Okey Naim, kami semua tertarik jugalah dengan video yang dilakukan, dibuat sendirilah oleh Naim. Satu inisiatif yang baik jugalah. Mungkin bacaan Al-Quran bersama dengan para peminat. Jadi kita nak tahulah macam mana boleh terdetik melakukan itu. Dan sebenarnya apa yang terdorong dalam hati Naim lakukan sedemikian rupa? Ibadah juga tu. Ibadah juga tu. Untuk bulan puasa ni sebenarnya Naim macam nak kurangkan aktiviti yang kita melibatkan. Yelah macam hiburan dan sebagainya kan. Naim try to divert channel kan Naim punya pengikut kat Instagram, kat social media untuk why not kalau macam kita tahu semua orang dekat Malaysia ni terkesan dan ada yang tertekan untuk menghadapi PKP ni. Jadi Naim sajikan malam-malam lepas tarawih sirah 25 Nabi dan Rasul. So that sambil kita mendengar cerita, boleh juga kita ni lah dapat inspirasi yang baik daripada cerita-cerita, daripada kisah Nabi dan juga Rasul kita. Macam tu lah. Sebenarnya Naim rasa macam ini pun satu tanggungjawab. Kita bukan sahaja macam bila artis ke penyanyi ke, kita kerja nak hiburkan orang je kan. So why not kita ambil this peluang untuk sama-sama kita sharekan benda baik pada bulan yang mulia ni. Sepatutnya kita pergi audisi da'i dulu. Lawan dengan Da'i Hadari. Tapi ialah macam selain daripada membuat perkongsian itu bersama dengan followers Naim sendiri, apa lagi aktiviti Naim semasa PKP, semasa Ramadan? Masa PKP dulu, Naim percaya sebab kita semua memang kena duduk rumah. Nak jadi frontliners tak boleh. Jadi Naim sajikan pula lagu-lagu rakyat sempena PKP ni. Naim viral tau lagu-lagu tu. Masya Allah. Alhamdulillah. So macam lagu-lagu yang berkisahkan isu-isu rakyat masa PKP. So Naim cuba untuk buat lagu se-relatable yang mungkin kepada orang Malaysia. So that bila diorang masuk PKP pun ada hiburan. Naim rasa seronok bila feedback dapat dekat DM orang kata macam terima kasih sebab hiburkan kami. Ada juga frontliners yang mengucapkan terima kasih macam para nurse yang buat lagu untuk diorang pun seronok kat situ, diorang minta doakan semua. So Naim rasa ini dah jadikan macam sebagai satu dalam kita kata dalam dia sebagai hiburan di kala mereka pun merasa sempit. Macam itulah. Yes. Okey, kalau bercakap pasal lagu pula Naim, bila Naim pun dah cover lagu nasyid, lagu apa, niat puasa kan? Lepas ni Naim nak buat tak lagu-lagu ketuhanan pula? Untuk keluarkan bagi kat minat-minat. Kalau perlukan rakan ke, perlukan teman sekali atas duet dengan Da'i Hadari boleh. Mungkin perancangan masa depan lah kan? Kalau nak ikutkan, kita kalau lihat balik daripada perkembangan Naim start first single sampai sekarang, daripada lagu Sekali Lagi Naim cerita untuk ibu bapa, lagu kedua tu untuk menyayangi diri sendiri, lagu Sumpah ni lagu pasal percintaan kita terhadap pencipta kita, lagu yang Adakah Engkau Menungguku tu pasal jangan kita putuskan silaturahim antara saudara sama Islam. Yang lagu kelima ni, lagu Sembah ni sebenarnya lagu pasal untuk kita letakkan pengharapan yang sebenar pada Allah dan bukan pada manusia. Kebanyakan lagu Naim unsurnya memang ke arah itu, tapi kita bagi dalam cara yang pop so that generasi sekarang boleh dengar lebih mudah lah. Ya, maknanya mesej dia tu memang mesej yang baik. Semua kebaikan. Semua kebaikan. Okey, saya nak kongsikan sikit lah apa yang saya tertarik dengan apa inisiatif yang dilakukan oleh Naim ni, Haziq dan juga Iri. Sebenarnya Allah telah memberikan satu ingatan kepada kita dalam surah An-Nisa ayat yang ke-28 di mana mafhumnya Allah menjadikan sesuatu yang meringankan bagi kamu. Sebab apa? Allah nyatakan pula ayat selepas itu, kerana Allah tahu manusia itu dijadikan sangat lemah.
nak bagi tahu apa? Dalam keadaan kita lemah macam ni, ada sesuatu inisiatif yang kita boleh lakukan untuk kuatkan diri kita, antaranya berkongsi yang macam Naim buat ni. Mengikut apa bakat kita lah. Bakat kita. Okey, kemampuan kita. Alright, kita akan terus bersama dengan Naim lagi lepas ni. Ya, tapi sebelum tu kita nak saksikan satu bingkisan ini mengenai rakan pengacara kami, Hazlin Hussein yang turut sama turun padang untuk membantu menghasilkan PPE. Oh, jahit sendiri? Jahit sendiri. Pandai dia rupanya. Wow. Tukar mesin tu. Jom kita saksikan. Jom. Okey, ini adalah contoh PPE yang saya dapat. Hari ini saya dapat head cover ataupun lebih mudah saya panggil tudung lah kan, yang dipakai oleh Barisan Hadapan kita. 75 helai kesemuanya perlu disiapkan dalam tempoh 2-3 hari. Nanti akan ada runner yang akan hantar dan juga ambil semula untuk hantar ke hospital. Tugas saya mudah aja sebenarnya. Tugas saya adalah perlu menyambungkan di bahagian belakang kepala, kemudian sambungkan tali satu persatu dan juga perlu kemaskan di bahagian leher. Itu sahaja. Saya difahamkan semua peralatan perlindungan ni akan diberikan ataupun diserahkan kepada Hospital Kajang dan juga Pusat Kesihatan Daerah sekitar Hulu Langat. Jadi dalam tempoh PKP ni saya akan cuba sebanyak yang mungkin untuk membantu beberapa NGO untuk menjahit PPE ini. Okey, dalam pada mudahnya nak menghasilkan PPE ini sebenarnya dia ada cabaran dia sendiri. Macam saya sendiri sebenarnya kemahiran menjahit itu tidaklah begitu tinggi sangat. Setakat nak jahit ringkas tu boleh lah kan. Tapi yang kita akan terima ni kita tak tahu tau. Dia macam kadang-kadang mungkin yang datang tu adalah tudung, shoe cover ataupun topi muka ataupun apa, kita tak tahu. Sampailah dah sebab yang menghantar kat kita tu pun dia menghantar dengan ramai orang juga. Dia hantar sana sini dengan pelbagai jenis PPE. Jadi bila kita dapat tu macam saya macam berubah sikit lah sebab kadang-kadang mungkin PPE bahagian shoe cover contohnya ada getah yang perlu dijahit, jadi macam risau kan. Jadi itu antara salah satu. Satu lagi dari segi masa lah, selain daripada masa untuk kita menyiapkan suatu PPE tu, sebab kita tahu setiap orang mempunyai komitmen masing-masing. Pola ataupun material yang sampai dekat kita ni sebenarnya berlainan NGO yang hantar. Jadi mungkin polanya sedikit berbeza dengan pola NGO yang lain. Jadi kita kena kreatif kat situ. Kita niat ni satu, untuk memastikan PPE ini dapat dipakai dengan sempurna, insya-Allah lah. Okey, ni cara nak pakai head cover. Okey. Kemaskan bahagian depan ni, kemaskan bahagian belakang. Okey, lepas tu kita ikat. Ikat ke belakang ni. Okey. Satu tindakan yang sangat murni daripada Hazlin Hussein. Kita bagi tepukan untuk Hazlin Hussein. Dan juga ramai sebenarnya fashion designer yang mengerah keringat mereka untuk membuat PPE pun ada juga. Ramai. Kelvin tu buat, Rizman Ruzaini buat. Ini satu yang sangat-sangat saya kata macam saya rasa macam sangat saya suka tengok bila ramai-ramai mengerah tenaga mereka untuk membantu frontliners. Ibadah juga. Betul. Saya teringat kepada apa yang tuan guru saya pernah pesan ketika saya belajar dululah. Katanya, kalau kita tak mampu berada di depan, kita kena bantu orang yang berada di depan. Kalau tak mampu bantu, doakan orang yang berada di depan. Kita kena buat sesuatu juga. Dan apa yang ditunjukkan oleh Hazlin tadi memang superb. Yes. Alright, kita akan terus bersama dengan Naim Daniel. Dan ada satu isu lagi yang kita nak bincangkan, iaitu ibadah bukan setakat solat. Soalan dia susah tau Naim. Kejap lagi. Kita bersama dengan Naim sebentar lagi. Kita berehat seketika. Sembang Sahur. Jom kita tonton program Sembang Sahur. Kita tonton program Sembang Sahur. TV3 semakin ikhlas. Jom kita tonton program Sembang Sahur. Kita tonton program Sembang Sahur. TV3
Plan B. Ya, plan B ban. Baguslah dia susun ni. Sini plan A, tu plan B. Baiklah, anda masih lagi menonton Sembang Sahur dan jika anda menonton di TV3, kalau anda rasanya tak ada dekat depan TV nanti nak tengok di Facebook Live Sembang Sahur pun boleh. Ya, betul. Dan macam kita cakap tadi, ibadah bukan setakat solat. Ada banyak cara untuk kita beribadah. Mungkin saya bertanya Da'i Adari lah, apa je ibadah yang kita boleh buat dekat rumah? Ibadah-ibadah yang senang untuk dibuat oleh semua orang dekat rumah sekarang ni, satu keluarga. Dia sekarang ni ramai orang dia terkejut. Bukan terkejut, beruk tak terkejut macam tu. Dia terkejut jadi macam kenapa ni kita tak boleh nak ni, itu tak boleh, ni tak boleh. Sebenarnya Allah nak menunjukkan kepada kita bahawasanya ibadah itu luas. Ramai berfikir ibadah itu atas tikar sejadah. Tidak. Bila kita balik ke rumah, isteri, anak yang sebelum ni kita bagi alasan sibuk, tak dapat tatap wajah, sekarang ni adalah ibadah kita tatap wajah isteri kita. Bantu, pegang tangan, sama-sama buat gulai kari tu. Ibadah. Pegang tangan ibadah juga. Tapi syarat malam. Jangan, sekarang jadi lain pula siang. Yang anak-anak pula, kita ajar anak tu baca Al-Quran, kita solat sama-sama dengan mereka. Bukankah itu ibadah? Baca Iqra. Baca Iqra, ibadah. Semua ibadah. Itu yang kita nak tanya dengan Naim Daniel ni. Boleh. Naim, masih di sana ke? Saya masih di sini. Okay. Tadi Dai Hadari cakap tentang tolong di dapur pun dikirakan ibadah dan sebagainya. Jadi Naim sendiri bagaimana? Ada tak banyak membantu di rumah? Belum ada isteri lagi ni. Doa yang baik-baik, cik. Isteri visual ada lah. Naim mesti antara benda yang dia akan buat masa menjelang Ramadan adalah Naim selalunya ditugaskan untuk membagi menu nak masak apa untuk berbuka pada hari tu. So, kerja Naim adalah macam akan duduk rundown dengan Mama, so kata esok nak masak apa, Senin bagi menu. And kalau ada bajet, Naim keluarkan, and Mama atau Papa akan keluar pergi pasar ataupun pergi ni lah macam pasar raya yang baru buka sekarang kan. So kita beli barang, kita provide macam tu lah. Sebab Naim kalau fikir nak masak pun, sebab Naim pun ada juga program ni sendiri nak kena settlekan. So Mama kata tak apa, biar Mama settlekan. Mama masak, Naim makan, setakat anak-anak semua kenyang masa buka nanti cukup lah. Begitu. Naim, satu sikit lagi saya nak tanya. Ada tak rasa perbezaan? Sebelum ni sibuk dengan show sana-sini, dengan recording. Tapi sekarang ni duduk dengan mak ayah terasa nikmat itu di sebalik ujian. Betul, saya rasa macam hikmah untuk berlakunya COVID-19 ni besar. Tambah-tambah lagi bulan Ramadan ni, macam sebelum ni kita sibuk dengan event, kita show sana-sini, kadang-kadang terawih pun tunggang tu balik. Kali ni betul-betul Allah bagi cash macam duduk rumah, with your family, spend your time. Lepas tu you have so much time untuk reflect balik diri kita. Lepas tu kita boleh beribadah tanpa gangguan, kita boleh fokus. Tak ada alasan nak rushing kerja ke apa. So semuanya kita buat di rumah. So saya rasa kemanisan juga lah di sebalik kita punya PKP ni lah. Alhamdulillah. Ya, dia ada positifnya. Masa PKP ni kan. Mungkin kita rasa macam lemau lah duduk rumah. Tapi kita punya positif adalah kita akan bersama dengan keluarga. Spend time, bonding. Masa ni lah nak kenal lebih rapat lagi. Selama ni tak dapat nak spend time kan. Dan sebenarnya Haziq Irin dan juga Naim, Rasulullah SAW dalam sibuk baginda sebagai ketua keluarga, baginda Nabi juga sebagai pendakwah, sebagai pengembala, dan sibuknya baginda. Akan tetapi baginda tetap ada masa dengan isteri baginda, bahkan ada sempat mengemas rumah. Kita lelaki sibuk sikit ada kemas rumah, tak ada dah. Habis anak dimakinya. Dan ceritanya bahawasanya sibuknya Rasulullah sempat untuk menggalas tanggungjawab sebagai ketua keluarga juga. Jadi bagi Naim sendiri, walaupun ada ayah kan yang jadi ketua keluarga, tapi Naim pun ada macam membantu ke atau macam pergi ke pasar raya dan sebagainya. Dia tolong buat menu je. Ke bagi arahan je nak makan ni hari ni, nak makan ni hari ni. Naim pula memang nak keluar, tapi Mama tak bagi. So dengar cakap mak pun ibadah tu Naim. Dengar cakap mak ni pun satu ibadah. So macam walaupun melawan kuat, tapi mak kata jangan keluar, tak keluar lah pergi pasar ke apa. Kita tak apa, kita dengar. So okey lah, kita terima lah juga benda tu. Ini ramai makcik-makcik dah cop dah ni. Dekat rumah tu kira macam apa yang Naim boleh buat adalah kadang-kadang pun Naim penuhkan masa kita menghiburkan keluarga lah dengan kita punya lawak-lawak hamba dan sebagainya, bagi orang terhibur. So at least bonding dengan keluarga tu kita dapat rapatkan walaupun dalam cara yang beza lah pada kali ni. Sebab sebelum ni kalau bulan puasa memang rumah tu adalah nombor 18 yang dapat tengok. Selalunya keluar je. Kali ni betul-betul kat rumah, so kita betul kat rumah. Kan dah 43 hari duduk rumah. Kan tak rasa pun masa berlalu. Okey, tapi Naim, berapa kali dah kemas bilik ni? Berapa kali dah kemas bilik ni? So far bilik ni before PKP ni dah start kemas, and then dah susun semua benda baru sudah mana sini. Baru sebab just macam nak vacuum sikit je, buang habuk. And kali ni saya rasa bilik dah sangat-sangat selesa.
So tak ada kemas apa lagi dah okey dah. Kan kalau nak cari dia bukan dah sampai hari ke-44 ni nak cari habuk pula. Sebab terlalu luang. Selagi boleh buat. Dan insya-Allah moga-moga kita doakan jugalah Naim akan terus konsisten istiqamah selepas kita dapat tahu bahawasanya nikmat sebenarnya duduk dengan keluarga ni kita sendiri pun. Oh seronoknya. Ada yang tak pandai masak terus masak. Dan yang paling nombor satu sekali yang ibadah yang Naim tengah buat sekarang ni adalah berdakwah di media sosial. Secara tak langsung Naim bercerita mengenai Nabi, 25 Nabi kita tu. Naim secara tak langsung adalah berdakwah juga. So Naim, macam mana? Adakah Naim akan teruskan sampai 25 hari, 25 Nabi? Memang itu adalah Naim plan sebab daripada the first day Naim post dekat Instagram, Naim kata memang Naim akan buat pada bulan Ramadan ni setiap hari Naim akan ceritakan satu kisah Nabi. So hari ni dah masuk hari ke-6, hari ni kita masuk untuk cerita Nabi Ibrahim pula malam esok pukul 10 malam. Baiklah, dan secara ringkas Naim mungkin pesanan kepada penonton Sembang Sahur. Ya. So, saya nak ucapkan kepada para penonton Sembang Sahur, selamat berpuasa dan juga selamat menunaikan ibadah puasa dengan sempurna. Duduk di rumah dan Naim doakan supaya anda semua menonton ni dikurniakan keselamatan dan perlindungan Allah SWT. Semoga COVID-19 ni dapat berlalu pergi daripada Malaysia dan terima kasih kepada our planners kerana tak henti-henti juga membantu kita daripada PKP sampailah Ramadan, masih lagi membanting tulang untuk menyihatkan Malaysia. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Yes. Naim, niat puasa sekali. Niat puasa kami nak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhu syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Amin. Okey, sama-sama. Kita satu Malaysia sekarang ni berniat puasa bersama Naim Daniel. Okey Naim. Terima kasih Naim. InsyaAllah kita akan bersama lagi di masa depan. Okey, insyaAllah. Selamat puasa. Selamat puasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naim Daniel, dia adalah seorang anak mak. Saya kenal dia. Kalau saya kenal dia manja mak dia. Kan, tengoklah masa menang AJL lagi tu. Kan dapat peluk mak juga satu ibadah. Kan. Dan bila sebut tentang ibadah juga ni sebenarnya dalam kita taat kepada pemimpin untuk stay at home, duduk di rumah juga ibadah. Masya Allah. Dan kita ada juga ibadah yang kita satu lagi nak kongsikan. Ibadah memasak. Okey. Kalau isteri masak kat dapur. Tapi itulah bila memasak. Kalau anda nak cari idea nak masak apa dekat rumah, dah masak semua benda tapi tak tahu apa lagi nak buat, kita ada satu idea iaitu kek pandan cheese. Sedapnya. Ini yang akan ditunjukkan oleh Ariana dalam segmen Jom Masak. Jom kita masak bersama Ariana. Balik ni, jom tengok. Lapor pula. Saya Ariana Natasha daripada Ariana Kitchen. So, rancangan Sembang Sahur kali ni Ari nak buat resepi kek pandan cheese lele. Tapi kek pandan ni kelainan sikit sebab dia tak pakai oven, dia pakai pengukus. So, first kita masukkan 3 telur putih. Kena kembangkan dulu Tapi make sure nak blend tu jangan ada air dekat bowl ni, nanti dia tak naik. Okay, so jom kita start. Okey, cukup. Lepas tu kita masukkan gula. Masukkan gula and then kita letak esen vanila supaya hilang bau telur tu. Okey. Sebelum nak kacau ni dulu, korang kena panaskan kukus dulu dalam 20 minit macam tu and then kita masukkan 3 kuning telur kat dalam ni, tapi kejap je. Putih telur je lama, yang ni sekejap sahaja. Alright. Okey, bila dah cukup sebati tu, barulah kita masukkan santan dan juga susu cair. Kita letak perisa pandan 1 sudu besar dengan pewarna hijau sikit supaya dia kali hijau sikitlah. Letak 1 sudu besar perisa pandan. Nak letak lebih pun boleh kalau nak rasa lagi pandan tu. Bila letak 1 pun dah cukup dah. Okay, dan kita masukkan tepung naik sendiri. Kenapa dia pakai tepung naik sendiri? Sebab malas nak ayak banyak kali baking powder, baking soda. So pakai tepung naik sendiri je. Senang. Okey, dan ni kita kaut je pakai spatula. Tak perlu pakai mixer dah. Nanti dia ter-overbeat pula. Okey, kacau sampai dia sebati ya. Okey, loyang saiz 8 ni sapukan butter dulu sekeliling supaya dia senang nak keluarkan nanti. Tak apa, korang pakai baking paper pun boleh juga. Okey, so kita tuangkan je lah dekat dalam ni. Okey,
Bau dia pun dah sedap dah. Okay, dah siap. Kita kukus selama 45 minit sampai dia masak. Kalau 45 minit tak masak, kita tambah lagi dalam 5 minit macam tu. Okey, so sementara kita tunggu kek pandan tu kukus, kita buat cheese dia dululah. So cheese dia Ari pakai blender je sebab nak cepat. So kita masukkan cream cheese. Alright, and then kita masukkan susu pekat. Susu pekat ikut you guys lah nak berapa manis. Kalau tak nak manis sangat, jangan letak banyak sangat lah. And then kita letak whipping cream. Okay, itu je barang dia, tak banyak pun. Okay, then kita blend lah sampai dia sebati, okay? Alright, kek pandan kukus dah pun siap. Okay, so cheese pun dah siap. Okay, cheese ni kita tuang je, okay? Alright. Meleleh-leleh sedapnya. Okay. So atas je tak kisahlah kalau korang nak letak chocolate chip ke Oreo ke kan. Tapi Ari letak mozzarella atas je supaya rasa lagi cheese tu. Okey, kita letak je lah. Okey, kek pandan cheese kita pun dah siap. So nak tahu menu apa yang Ari akan buat lepas ni? Macam-macam, kita jumpa minggu depan. Kenapa mulut aku ada rasa kek pandan ni Kelap sikit leleh tu. Dia mood dia datang tu, aura dia tu. Dia punya warna kek hijau dia tu dengan dia punya cheese leleh tu. Ya Allah. Cheese leleh. Dah boleh dah saya nak plan buat kek pandan cheese Ariana. Cheese leleh Oh, cheese leleh Ariana. Bukan kita je meleleh, plan B pun meleleh tadi. Baiklah, itu tadi segmen Jom Masak. Dan setiap minggu, setiap hari juga kita akan tunjukkan beberapa lagi resepi kan. Baiklah. Ramai tunggu tu. Ya, dan kita akan berehat seketika, banyak lagi pengisian kita selepas ini. Ya, terus setia Sembang Sahur. Kita tonton program Sembang Sahur. Kita tonton program Sembang Sahur. TV3 terus di kelas. Jom kita tonton program Sembang Sahur. Kita tonton program Sembang Sahur. TV3 syukur selalu. Kita tonton program Sembang Sahur. Kita tonton program Sembang Sahur. TV3 syukur selalu. Jom kita tonton program Sembang Sahur. Kita tonton program Sembang Sahur. TV3 syukur selalu. Ya, dan masih lagi menonton Sembang Sahur. Dan jika anda menonton di TV3, anda juga boleh menonton di Facebook Live Sembang Sahur TV3. Dan juga jangan lupa follow Instagram Sembang Sahur TV3. Ya, menariknya Sembang Sahur selain daripada kita duduk bersembang-sembang ni, ada manfaat yang kita kongsikan juga. Ya, antaranya cerita hari inilah beribadah dalam darurat. Mungkin kita bukan dalam daruratnya. Bukan dalam maksudnya adalah mungkin sekarang ni masjid dan surau ditutup. Frontliner kita tak dapat nak solat seperti biasa sebab memakai PPE dan mungkin kena jaga jalan. Tak nak bagi orang semua keluar rumah bila-bila masa kan. Tapi nak tanya dekat Da'i Adari ni, antara ibadah-ibadah yang kita boleh buat, pahalanya setara dengan pahala kita pergi beribadah di masjid ataupun di surau. Semua orang sedia maklum, Irin dan juga Haziq dan juga para penonton, pahala solat di masjid ini berganda-ganda. Bahkan dinyatakan dalam hadis 27 kali ganda. Bahkan jalan nak pergi ke masjid itu pun dah ada pahalanya. Jadi bila tak dapat pergi ni rasa ralat, alamak, habis ke pahala aku, macam mana aku nak dapat pahala ni? Jangan lupa brother, sis, kita ada lagi, iaitu dalam bulan Ramadan digandakan pahala. Apa sahaja yang kita lakukan digandakan. Terutamanya jangan lupa dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, yang mana dalam Al-Quran dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar. Digandakan pahala, Haziq, Irin. Dan mungkin Hadari boleh kongsikan mungkin antara ibadah-ibadah yang boleh dilakukan, dipraktikkan di rumah sendiri. Simple. Pahala besar seperti sembahyang di masjid lah. Ya. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran, diturunkan Al-Quran. Ada dalam tu nuzul Al-Quran. Kalau baca Al-Quran, digandakan
menggandakan pahala. Nabi sebut bukan satu huruf satu pahala, tapi satu huruf ada cabang-cabang pahalanya. Bayangkan kalau kita baca satu juzuk, Allahu Akbar, banyaknya pahala kita. Selain daripada itu, kita juga boleh melakukan sunnah Rasulullah. Kita duk makan, buka puasa dengan buah apa tu? Bukan buah durian, kurma. Masya Allah, bila makan kurma itu, bukankah itu sunnah? Jangan lupa, sunnah Rasulullah akan membawa kita kepada syariat Nabi Muhammad SAW, di mana di hari akhirat kelak pahala berganda-ganda. Sebab tu kita boleh amalkan sunnah-sunnah ni banyak. Semayang di awal waktu. Betul? Kan dekat rumah lagi lah senang untuk kita solat di awal waktu. Sebab kita pun nak keluar pun tak boleh kan. Sebelum ni asyik kesesakan lalu lintas je kan. Habis lambat solatnya. Ya betul, tapi saya kejar Dai. Alhamdulillah. Bagus. Banyak pengisian yang telah kita kongsikan dalam Sembang Sahur pada hari ini dan kita akan kembali lagi esok ataupun rakan-rakan pengacara kita akan kembali lagi esok, iaitu Fariha, Hanif dan juga Dai Hakim membawakan topik bersih jiwa. Wow. Dan bersih jiwa ni sangat besar. Dia punya benda konteksnya. Kita nak bincangkan mengenai bersih jiwa. Macam hari ini juga banyak sebenarnya benda yang kita nak tanya dekat Naya Dari. Tapi itulah masa menceburui kita. Sejam je Sembang Sahur. Jangan lupa ya untuk kita terus follow kita punya social media, Instagram, Facebook. Sembang Sahur. Terus dapatkan update dan terus support Sembang Sahur. Alright? InsyaAllah. Jumpa lagi. Kepada anda semua, jumpa esok. Kita tinggalkan anda dengan Plan B Band dengan lagu ni. Kalau ingat Diary Ramadan Rafiq, lagu ni nyanyian Bella Astila. Jom kita dengarkan lagu apa? Diary Ramadan Rafiq lah. Diary Ramadan Rafiq. Tajuknya Diary Ramadan Rafiq. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sembang Sahur. Bye.